Sebenarnya berzikir mengasihi Allah ni, semua makhluk berzikir mengasihi Allah, tak putus. Di luar sana pokok-pokok sentiasa berzikir, bertasbih, kerikil pasir, biji-biji pasir, daun-daun rumput, ya, sehingga apa saja surau ni, tiang ke apa, semua berzikir. Cuma kita tak dengar. Kullun qad alima solatahu wa tasbihahu. Tiap-tiap suatu itu telah mengetahui sembahyangnya dan solatnya dan tasbihnya masing-masing. Jadi kalau semua benda berzikir, kita tak berzikir macam mana lah tuan-tuan? Rumput itu, daun-daun rumput, daun-daun pokok berzikir. Kita tak mau zikir, cuba macam mana, cuba bayangkan macam mana buruknya kita. Pokok-pokok, daun-daun, biji-biji pasir secara automatik. Subhanallah, subhanallah, Allah, 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 Allah. Kita sebagai manusia yang ada akal, ada hati, dijadikan oleh Allah manusia makhluk yang terbaik, kita tiba-tiba tak mau mengingati Allah. Memang munasabahlah kalau lebih buruk daripada binatang ternak. Kalau kita berzikir macam ulul albab berzikir terus menerus, tafakkur terhadap Allah, insya-Allah kita nanti akan diperlihatkan oleh Allah semua makhluk berzikir. Ketika itu barulah kita tazakkur. Betul, baru kita rasa malu, rasa menyesal. Allah, daun-daun pun berzikir. Kan Rasulullah satu masa lalu di dua kubur. Rasulullah macam tahulah roh dalam kubur itu disiksa kerana kesalahannya masa hidup. Lalu Rasulullah ambil pelepah tamar yang hijau lah, potong pelepah tamar, lalu dicacakkan atas kubur. Sahabat tanya, untuk apa ya Rasulullah? Rasulullah kata, selagi daun ini hijau, dia tetap berzikir, bertasbih. Mudah-mudahan roh mayat dalam kubur ini dapat limpahan keberkatan daripada tasbih daun-daun ini. Sebab itulah setengah ulama kata, kalau kita tanam pokok-pokok bunga atas kubur, itu baik. Sebab apa? Daun-daun itu bertasbih, ya. Rahmat atau keberkatan tasbih daun-daun itu akan dapat sampai kepada roh orang yang di dalam kubur itu. Berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW tadi, ya. Jadi maknanya tuan-tuan, amalan zikrullah ni adalah amalan yang hebat. Malahan pernah saya terangkan, ya, dan saya tulis, apakah satu amalan yang mula-mula sekali disyariatkan oleh Allah? Jawabnya zikrullah. Karena ayat Quran yang mula-mula disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, ya 5 ayat daripada suratul Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sebenarnya ayat pertama dan ayat ketiga
adalah dua ayat yang memerintahkan Nabi, sekaligus dua ayat yang mensyariatkan amalan zikir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam radio Ikim saya satu hari dengar seorang doktor dalam bidang pengajian Quran dihuraikan panjang lebar tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya tunggu sampai hampir 1 jam. Dia tak sebut apa yang dipahami oleh setengah orang sufi. Tapi doktor itu menyebut tentang ilmu lah, tentang itulah, tentang macam-macam. Tapi tentang zikir tak ada. Saya nak tunggu ada tak orang ini menyebut Iqra itu juga maknanya zikir. Kalau setengah orang sufi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bermaksud Nabi Muhammad itu diperintah oleh Allah supaya berzikir menyebut nama Allah, Allah sampai ke tingkat dengan nama Allah. Bismi rabbika. Nama Allah yang macam mana? Allah yang macam mana? Allah yang khalaqa. Allah yang mencipta tiap-tiap kejadian. Jadi ayat pertama ini ada perintah zikir. Zikir disyariatkan oleh Allah, dan serentak dengan itu ada muraqabahnya, ada tafakurnya, iaitu khaliqu kulli syai'in. Allah zikirnya khaliqu kulli syai'in adalah tafakurnya. Begitu juga ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Allah memerintahkan Nabi supaya terus berzikir Allah, 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 sambil tafakurkan sifat Allah al-akram yang mewakili sifat-sifat kesempurnaannya. Khaliq atau khalaq mewakili sifat-sifat keagungannya, sifat-sifat jalalnya. Akram mewakili sifat-sifat jamal. Kita beruntung tentuannya karena kita dikurniakan oleh Allah kepahaman yang istimewa tentang ayat yang pertama dan ketiga di surah Alaq, dari suratul Alaq. Jadi kalau kita nak tahu apakah amalan yang mula-mula disyariatkan oleh Allah dalam Islam, diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, jawabnya zikrullah dan tafakkur. Dalilnya ayat yang pertama dan ketiga dari suratul Alaq. Dalam pertemuan Jibril itu, Jibril hanya menyampaikan 5 ayat ni saja. Nampaknya 5 ayat ni sikit sangat, dan nampaknya kalau 5 ayat ni saja diajar kepada Nabi, tentulah dalam masa yang singkat Nabi dah hafal. Tapi tidak begitu, tuan-tuan. Apa yang berlaku tidak begitu. Pertemuan Jibril dengan Nabi Muhammad memakan masa yang lama, karena Jibril terpaksa mengajar Rasulullah macam mana nak berzikir menyebut Allah, Allah sambil tafakur kepada Allahu khaliqu kulli syai'in, Allahu al-akram. Jadi bermakna tuan-tuan, bila kita berzikir, bermakna kita beramal dengan amalan yang mula-mula disyariatkan. Kenapa zikrullah itu amalan yang mula-mula disyariatkan? Jawabnya tentulah secara kewajarannya, logiknya, amalan zikrullah itu amalan yang sangat penting. Sebab itu dimulakan menjadi amalan yang sulung dalam Islam.
Cuba tanya ustaz-ustaz, apa amalan yang sulung disyariatkan dalam Islam? Sembahyang pada malam Isra dan Mi'raj. Tapi kita dapat jawapannya bukan. Zikrullah disyariatkan dalam pertemuan Jibril dengan Nabi kali yang pertama di Gua Hira di atas Jabal Nur. Kerana di situ ada perintah Iqra, ya Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu. Artinya, ya Muhammad, engkau zikirlah, sebut nama Tuhanmu, Allah, 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 sampai ke peringkat dengan nama Allah yang khalaqa, sampai ke peringkat dengan nama Allah yang Al-Akram. Jadi zikir dan tafakur adalah amalan yang mula-mula disyariatkan oleh Allah, diajarkan oleh Jibril, ditarbiahkan, dilatih, tubi oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Cuba kita fikir tuan-tuan, ini amalan yang sangat penting. Memang sembahyang itu tiang agama, tapi sembahyang itu diajarkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah 11 atau 12 tahun kemudian di malam Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu berlaku pada tahun 11. Artinya sesudah Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul 10 tahun hingga 11 tahun baru sembahyang, baru disyariatkan sembahyang. Ya, kan itulah zikrullah, itulah yang diamalkan oleh Nabi Muhammad dan orang-orang Islam sampailah ke masa disyariatkan solat atau sembahyang di malam Isra dan Mi'raj. Barulah ada tambahan amalan, iaitu sembahyang. Selain daripada zikrullah, tentulah baca Quran. Iaitu zikrullah itu gandingannya membaca Quran. Lepas itu barulah ada sembahyang. Puasa disyariatkan pada tahun 2 Hijrah. Haji pada tahun 6 Hijrah. Jadi puasa zakat pun pada tahun 2 Hijrah. Kalau kita fikir tuan-tuan, fikir tumpu betul, amalan sulung yang mula-mula atau yang mula-mula Allah syariatkan ialah zikrullah. Tentulah amalan ini istimewa, menjadi asas kepada semua amalan yang disyariatkan kemudiannya. Tentulah kalau kita berpikiran macam ini, tentulah kita bersungguh-sungguh berzikir. Ini yang asas. Sebab itu bila disyariatkan sembahyang, puasa, haji, sahabat-sahabat tak jadi masalah. Sahabat-sahabat tak jadi masalah. Katalah aqimis solah li dzikri, sembahyang untuk ingat Allah. Memang sahabat memang dah sentiasa ingat Allah. Bila sembahyang dah tentulah tenggelam dalam mengingati Allah. Kita tidak, kita belajar sembahyang dulu. Sembahyang umur 50 baru belajar zikir. Coba fikir tuan-tuan. Satu kita tekankan sembahyang ini tiang agama, zikir ini sunat. Betul, sembahyang itu tiang agama, kita nabi. Tapi macam mana kita nak dapat taraf iqamah solah, aqimis solah li dzikri? Mestilah dengan zikir. Sebab itu dari satu sudut kita macam tersilap. Tersilap pasal apa? Kita pas belajar sembahyang, belajar puasa, belajar haji, zikir kendian. Sepatutnya kita belajar zikir dulu. Dah mahir zikir, dah mantap zikir, sembahyang, puasa, haji. Kerana mula-mula begitu kemantapan sahabat dengan ibadat itu kerana diperteguhkan selama 10 tahun oleh Allah dengan zikrullah dan baca Quran. Hati mereka dah hidup dengan zikrullah, dengan baca Quran. Hati mereka dah bersih. Lalu bila sembahyang tak ada masalah lah. Kita ni sembahyang dulu, zikir kendian,
Itu pun kalau yakin dengan ilmu tasawuf, beramal dengan tarekat. Kalau tak adalah. Itulah timbul masalah yang selalu dikemukakan oleh orang alim. Orang-orang alim ni soalannya macam bagus, tapi sebenarnya kalau kita fahami, ini soalan syaitan. Seorang ulama menyoal Imam Ishaq dalam forum, macam saya inilah, saya bekas qadi dah pencin, saya dah buat rukun Islam yang 5, saya dah pegang teguh dengan rukun iman yang 6, perlu lagi ke macam saya ini berzikir, terutamanya berzikir dalam tarekat, perlu lagi ke, wajib lagi ke? Sekali lalu, betul lah ulama ni, yang diwajibkan rukun Islam yang 5, zikir tak ada, percaya rukun iman yang 6, tak ada pun zikir. Orang mendengar pertanyaan ini macam terperanjat juga, ya jugalah. Tapi Imam Ishaq dia jawab dengan ayat Quran. Memanglah yang diperintah kepada kita amalkan rukun Islam yang 5, berpegang pada rukun iman yang 6. Tapi kita tidakkah kita berasa bimbang? Rukun Islam yang 5 yang kita buat itu tak diterima oleh Allah, karena rukun Islam yang 5 itu yang kita buat macam orang munafik buat. Kita sembahyang macam orang munafik, kita puasa macam puasa orang munafik, kita haji macam haji orang munafik, kita mengucap dosa kalimah syahadah macam ucapan orang munafik. Kita bimbang itu kan? Kita percaya rukun iman yang 6 macam pegangan munafik, kita tak takut ke begitu? Jadi bila kita berzikir itu, kita rasakan kita takut. Kalau 5 rukun Islam yang kita lakukan macam ibadat orang munafik, iman kita juga macam iman orang munafik. Macam mana sembahyang orang munafik? Kata Imam Ishaq, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qamu ila sholati qamu kusala wala yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu di zaman Nabi ni, bayang tuan-tuan, wa idza qamu ila shalah, ikut Nabi jadi makmum belakang Nabi. Idza qamu ila shalah, bila mereka bangun untuk mengerjakan solat, qamu kusala, mereka bangun dalam keadaan sangat malas, menyampah betul lah. Macam tu. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, mereka itu tidak mengingati Allah kecuali sikit. Maknanya orang munafik pun zikir. Kalau orang mukmin tak berzikir langsung, tak tahu lah. Dari segi amalan zikir munafik itu lebih baik lah. Cuma kerana munafik tak diterima, mereka zikir pun pura-pura. Tapi masalahnya kita beriman betul-betul kepada Allah, tak pernah zikir, malahan memusuhi zikir, mengatakan zikir ini amalan bid'ah, tak disyariatkan oleh Allah. Zikir Allah itu tidak disyariatkan oleh Allah, dalam Quran tak ada. Ada seorang ustaz dia nak buat MA, jumpa saya nak buat MA lah dalam bidang tasawuf, apa tajuk yang baik? Saya kata, saya ada satu tajuk dan saya ada banyak bahan, saya boleh bantu. Tajuknya pengaruh ajaran
pengaruh tarekat Naqsabandiyah ajaran Syekh Abdul Wahab Rokan di Malaysia. Dia setuju. Dia bersolok di sana, di Babus Salam. Dia daftarlah buat kajian itu, MA itu di USM. Tapi supervisornya orang Wahabi. Kata supervisornya, ini tak boleh buat ini juga, tapi buat macam ni, ya. Zikir Allah itu tidak ada disyariatkan dalam Islam. Nah, awak kaji dalam Quran, awak kaji dalam hadis. Berjaya dapat MA, entah macam mana boleh dapat. Akhirnya buku tesis ini dicetak, dijual pada orang ramai. Pengarangnya itu mengusulkan semua jabatan agama hendaklah faham, hendaklah ambil tahu, saya dah buat penyelidikan semua tafsir Quran, tidak ada perintah daripada Allah, tidak ada mana-mana ayat yang memerintahkan orang-orang Islam berzikir dengan menyebut Allah, tak ada. Tapi tak lama buku itu dicetak, pengarangnya ustaz itu meninggal. Tapi saya sempatlah suruh seorang murid saya, Said Lutfi, hantar buat PhD zikir Allah, kedudukannya dan kepentingannya dalam Islam. Dapatlah ijazah PhD. Tesis ini tujuannya untuk menjawab tadilah, ya, tesis MA ustaz yang dipimpin oleh Wahabi. Dapat jawapan, dah dicetak, ya, tesis Said Lutfi ini dengan title apa? Zikir Allah, Jalan Ma'rifatullah.